Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Apa khabar penonton-penonton dekat rumah? Macam biasa, anda bersama dengan saya Fatah Bolhanuddin Dan juga saya Syasha Denzlin. Apa hmm, khabar Fatah? saya macam biasa sentiasa sihat. Alhamdulillah Ya. diberi nafas setiap hari. Ya, betul. Hari ini edisi 18 Julai bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1442 Hijriah, iaitu hari Ahad. Hari yang sangat santai, Ya, Fatah. kita santai-santai saja. Walaupun kita santai-santai saja, Ya. 2 hari lagi kita akan menjelang Hari Raya Aidiladha. Ya, betul. Dan juga sebenarnya selain Mhm. daripada itu, ada lagi hari yang istimewa. Apa tu? Ada istimewa tu? Iaitu Hari Sarawak, Fatah. Dan Ah. dengar-dengar juga Mhm. untuk Hari Sarawak tu ada benda special. Apa Ah. tu? Okey, untuk penonton-penonton dekat rumah, Hari Sejahtera pula. Hari Sarawak ni 22 Julai nanti Sejahtera Asia akan bersiaran langsung selama 5 jam daripada 7.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Jadi pelbagai aktiviti ataupun program-program yang menarik yang kami akan tunjukkan kepada penonton-penonton dekat rumah. Kita ada hos-hosnya, kita ada Ya. Ghazali, Ya. kita ada Jessica, kita ada saya sendiri nanti dan kita akan menemu banyak ramah figura-figura sejarawan yang orang cakap mengimbau masa kembali kemenangan Sarawak itu. Ya. Kerinduan kita yang terpahat di hati itu. Baiklah, bagi penonton-penonton kat rumah juga, sentiasa ingat, kekalkan SOP yang ketat dan tingkatkan kawalan kendiri anda. Baiklah, topik kita pada hari ini, macam biasa, kami akan menyajikan anda dengan topik-topik yang menarik serta relevan dalam entiti masyarakat kini. Baiklah, untuk segmen bersama Syasha sebentar saja lagi. Apa Syasha nak mengupaskan? Ya, sebentar lagi kita akan mengupas tajuk iaitu Alam Maya dan Kita bersama dengan lecturer iaitu Encik Agustus Raymond Segar. Dan juga topik yang kedua adalah transformasi minat motorbike kepada betul. kerjaya, iaitu Encik Abdul Mukhaimin bin Rizwan. Mesti saya pasti para penonton mesti tak sabar dengan Betul. topik-topik yang akan kita kupaskan selepas ini. Betul. Namun sebelum itu Syasha, Ya. apa kata kita bawakan sedikit perkongsian secara ringkas tetapi menarik Ya. untuk anda ketahui sebelum anda memulakan hari anda. Jadi, apa topik yang Syasha? Baiklah, Syasha, sebelum kita nak bersemuka bersama tetamu kita ni, apa topik yang kita nak kongsikan? Baiklah, terima kasih Fatah. Hari ini topiknya adalah perlukah kita tidur selama 8 jam sehari? Menarik. Itu yang menjadi persoalannya. Sebelum tu saya nak membawakan isu apa yang telah terjadi di negara kita ataupun di luar negara sebenarnya, iaitu pada tahun 2012 dahulu viral apabila seorang lelaki yang berusia 26 tahun mati akibat tidak tidur selama 11 hari berturut-turut hanya disebabkan ingin menonton perlawanan bola sepak Liga Eropah. Baru-baru ni pun ada berlangsung juga kan Liga Eropah ni. Betul. Jadi berdasarkan kes ni, perkara penting yang perlu kita titik beratkan adalah masalah kurang tidur itu boleh membunuh. Jadi apabila bahaya. kita kurang tidur, sistem fisiologi dalam badan kita ni mulalah bercelaru dan sistem pertahanan akan menjadi lemah. Dan selain daripada itu, menyebabkan anda cenderung untuk mendapat jangkitan kuman. Dan yang menarik juga sebenarnya, hormon stres, kortisol yang terhasil dalam kuantiti yang banyak menyebabkan tekanan darah meningkat dan suhu dalaman menurun. Oleh hal yang demikian, disarankan untuk kita semua mempunyai jadual waktu tidur yang berkualiti, iaitu selama 8 jam sehari. Dan juga ada kajian juga yang dibuat, iaitu kajian yang diterbitkan dalam laman jurnal Current Biology tahun 2019 dinyatakan bahawa mereka tidak mendapatkan kepada mereka yang tidak mendapatkan jumlah tidur yang mencukupi akan mengalami kemerosotan dalam fungsi insulin, iaitu maksudnya anda lebih berisiko mendapat masalah obesiti dan juga kencing manis. Nampak tadi kat sini sebenarnya ada side effect dia. Dan juga menurut Dr. Rizal, iaitu digelar sebagai doktor otak, telah menyatakan bahawa seseorang yang tidak cukup tidur itu
cenderung untuk mendapat penyakit Alzheimer ataupun pelupa. Jadi disebabkan itu saranan juga diperolehi melalui laman sesawang MyHealth, mylife.com.my secara amnya mengesyorkan orang dewasa perlu mendapatkan tidur selama 7 sehingga 8 jam setiap malam. Jadi kenapa tidur ni sangat penting? Kenapa kita perlu tidur dengan cukup? Jadi saya ada beberapa yang hendak saya sampaikan kepada anda semua, iaitu yang pertama sekali adalah untuk fungsi otak yang sihat. Iaitu tidur yang tidak cukup ni akan mengganggu proses pembelajaran dan juga masalah pertuturan kita. Ya, saya setuju. Betul tak, Fatah? Dan yang kedua adalah demi kebaikan emosi agar lebih terkawal. Yang ketiga, untuk kesihatan fizikal dalam mengurangkan risiko penyakit jantung, buah pinggang dan juga tekanan darah tinggi. Dan terakhir sekali adalah demi keselamatan, sebagai contohnya dalam mengurangkan kemalangan yang berkaitan dengan pekerja dan juga memandu. Pentadbiran Keselamatan dan Trafik Lebuh Raya Kebangsaan Amerika Syarikat mendapati bahawa 1.2 juta kemalangan yang berlaku setiap tahun adalah disebabkan pemandu mengantuk. Jadi begitulah serba sedikit antara isu dan juga fakta-fakta bagi topik fakta kita yang ni. sangat orang cakap menakutkan pada masa sama, tapi ia sebenarnya membawa kegunaan untuk kita sendiri. Jadi saya nak berkongsilah tips-tips untuk anda dekat rumah tu yang selalu tak boleh nak tidur tu. Jadi kadang tubuh ni sangat lelah ya Syasha. Bila kita penat, ada setengah orang ni dia tidak mudah terlelap. Dia tidak mudah terlelap. Dan ini kerana fikirannya sangat sibuk, gadget yang terus berbunyi atau ada kerja yang tiada kesudahannya. Dan kita ni Syasha sebenarnya menyedari kepentingan tidur semalaman ni. Tapi kita ni ada, orang cakaplah, ada kekangan itu. Sikit-sikit nak tengok TikTok. Betul. Inilah zamannya dunia teknologi zaman sekarang ni. Jadi ini mungkin bermaksud kita tidak mendapat kualiti yang tidur yang berkualiti atau tidak tidur dengan betul. Jadi saya nak berkongsi tips untuk mendapatkan tidur yang sihat. Jadi yang pertama adalah sempatkan diri anda untuk bersenam. Tentu setiap malam tubuh anda akan lelah secara mental, tetapi pernah tak anda tertanya-tanya, adakah anda lelah secara fizikal? Untuk memastikan tidur malam anda lelah dan cukup, selalu sempatkan diri untuk bersenam setidaknya 20 minit. Ini boleh anda lakukan dengan misalnya berjalan selama 20 minit serta melakukan aktiviti kerja. Dan yang kedua adalah seperti mana Syasha cakap tadi, selaraskan jadual tidur anda. Betul itu. Itu adalah yang paling penting. Itu penting. Kena ada jadual tidur ya. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari termasuk hujung minggu. Jangan anggap bahawa anda boleh gantikan kekurangan tidur anda dengan masa tidur yang lebih panjang pada masa anda tidak bekerja. Tidur tambahan juga pada hari cuti mungkin boleh membantu anda untuk merasa lebih baik, tetapi ianya boleh merosakkan ritma bangun tidur badan anda. Yang ketiga adalah tuliskan semua beban fikiran. Sebelum tidur, otak kita ni akan menjadi sangat sibuklah. Ya, betul. Dan mulai dari membayangkan akan mengenakan baju apa untuk esok dan nak makan apa dan sebagainya. Jadi dengan cara ini kita perlu menulis. Kita perlu menulis semua fikiran anda dalam diary apa cakap? Dalam bentuk Diary untuk nota. esok hari. Yes, betul. Dan itulah saja tips-tips yang boleh saya kongsikan untuk anda. Dan jika anda mengalami corak tidur yang orang cakap tertentu, sepertinya memerlukan lebih daripada 30 minit untuk tidur setiap malam, bangun pagi beberapa kali ataupun sering tidur sekejap, anda patut berbincang dengan doktor anda untuk mengenal pasti masalah jika anda ada gangguan tidur ataupun masalah kesihatan yang lain. Dan juga ingat, always listen to your body. Bila penat, makanya kena rehat. Betul tak Syasha? Betul sangat Fatah. Jadi kita dapati bahawa secara kesimpulannya memang perlu untuk kita tidur selama 8 jam sehari supaya badan kita ni sebenarnya nak sihat sentiasa, betul. nak sentiasa bertenaga. Betul tak Fatah? Betul. Jadi janganlah orang cakap disebabkan kita nak mendapatkan meraih sesuatu itu kita kena mengandaikan badan kita. Ya, betul. Walaupun minda kita bercakap kita mampu melakukannya, tapi kalau badan kita menolaknya, sebaiknya kita mengikut kata badan. Betul. Maksudnya masa itulah untuk kita berehat. Betul. Jadi kita selepas ini akan ada 2 topik yang menarik. Jangan ke mana-mana, hanya di Sejahtera Asia.
Ya, kembali lagi bersama saya di Sejahtera Asia dan hari ini kami akan mengupas satu topik yang menarik kepada anda semua penonton di rumah. Dan bersama saya pada hari ini adalah Encik Agustus iaitu seorang lecturer dan juga ada Deputy Head of School for Design and Arts di Swinburne University. Beliau juga telah bekerja dengan industri seperti Nokia, Microsoft Malaysia, Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC, Malaysian Communications and Multimedia Commission, MCMC, Sarawak Multimedia Authority SMA, Tabung Ekonomi Gagasan Anak Bumi Putra Sarawak Tegas SME Corporation, Sarawak Tourism Board, STB dan Borneo Convention Centre Kuching. Wah, ternyata tetamu jemputan kita pada hari ini bukan calang-calang orang ya. Bidang pengkhususan Encik Agustus juga adalah dalam augmented reality, AR, virtual reality, VR dan mixed reality, MR. Dan kini mengajar dalam bidang teknologi baru, aplikasi interaktif, permainan dan animasi. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi hari ini kami di Sejahtera Asia bawakan topik alam maya dan kita bersama Encik Agustus Raymond Segar untuk mengupas isu ini dengan lebih lanjut. Baiklah, apa khabar Encik Raymond? Hai, terima kasih Sasha. Panggil lagu saja Sasha. Panggil Encik Agus ya? Yes. Baiklah. Encik Agus, augmented, virtual dan mixed reality. Walaupun dia kedengaran macam sama tetapi sebenarnya berbeza dari segi pelaksanaannya. Jadi, dapatkah Encik Agustus untuk beritahu apakah antara perbezaannya? Okey. Perbezaan di antara augmented reality, virtual reality dan mixed reality adalah agak ketara. So sebelum saya start nak tanya Sasha kan. Sasha main TikTok sih. Saya main TikTok. TikTok lah, Snapchat kan. Yeah. So those are examples of augmented reality application that people are using nowadays. So sebenarnya teknologi ini sudah digunakan oleh masyarakat sekarang. Cuma mungkin mereka tak pasti the actual term kan. Yeah. So in augmented reality sebenarnya apabila kita menggunakan augmented reality, kita boleh melihat sekeliling kita. Kan contoh kita ambil handphone kan. Yeah. And then we do a Snapchat and then we can see our background together still. And then kita ada digital backdrop. So the information is being overlaid on our physical environment macam ya. So that's why bila kita malah TikTok ataupun Snapchat, kita boleh masih tengok kan persekitaran kita. Ya, betul. So dalam virtual reality, persekitaran kita di dalam kata lain, it's being replaced by digital information. So contoh kalau kita ada guna Oculus Rift contohnya kan, so we cannot see our environment anymore. So it's being totally replaced with digital objects. So itu adalah perbezaan paling ketara di antara augmented reality dan juga virtual reality. Dan mixed reality yang kita nak juga discuss pagi ini. Ya, Encik Agustus ada membawa sendiri peranti mixed reality pada hari ini. Sangat special. Boleh tak Encik Agustus bagi tahu dengan kami apakah antara fungsi dan juga apa sebenarnya yang boleh mixed reality ni lakukan? Okay. So apa yang kita ada hari ini adalah we call this the Microsoft HoloLens. So Microsoft HoloLens adalah an example of a mixed reality device. So dalam mixed reality device, kita ada kamera di sini kan. So kamera ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi augmented reality, so mixed reality adalah an upgrade of basically augmented reality tu, kan? So you boleh imagine kalau kita tangga macam movie Iron Man. Macam Iron Man, macam Avengers. Macam Avengers kan. So when we see Tony Stark is using his headset, for example. So this is when a mixed reality device comes in because it allows you to basically manipulate digital objects with physical objects around you. So that's the major difference between augmented reality, virtual reality,
and also mixed reality. Dan juga saya dipercayai bahawa mixed reality ni juga bila kita pakai dan kita boleh ubah ataupun kenal pasti, macam maksudnya ada trigger lah, betul ke tak? Betul, betul. So bila kita menggunakan device mixed reality, the way we interact dalam mixed reality, kita guna jari je. So contoh kalau VR kita perlu controller kan kadang-kadang. But for a mixed reality device, kita boleh guna kita punya jari je untuk trigger certain things dalam mixed reality environment. Jadi kebiasaannya siapa yang menggunakan mixed reality ni? Okay, so mixed reality device selalunya digunakan di dalam manufacturing, dalam engineering, and perubatan as well, right? So sekarang kita juga boleh lihat mixed reality device telah juga digunakan di dalam education atau pendidikan, dalam tourism, dalam retail, contohnya. Begitulah serba sedikit mengenai AR, VR dan juga MR, iaitu sangat menarik sebenarnya. Ini adalah salah satu transformasi dalam dunia teknologi kepada kita dalam alam maya. Baiklah, AR dan VR merupakan teknologi yang semakin membangun. Jadi dapat kita lihat aplikasinya dalam pelbagai bidang, sebagai contohnya dalam perkilangan, ada juga dalam otomotif, permainan video dan banyak lagi sebenarnya. Dan ia juga diperkenalkan di dalam situasi pengajaran dan pembelajaran seperti yang diberitahu oleh Encik Agustus sendiri. Jadi sejauh manakah kesediaan kita, iaitu dari konteks negeri Sarawak ataupun Malaysia itu sendiri dalam penggunaan teknologi ini dalam kehidupan seharian? Okey. Terima kasih Syasha untuk soalan itu. Pada pandangan saya, kita di Sarawak dan juga di Malaysia, kita bersedia untuk menggunakan teknologi ini. Cuma sekarang kebanyakan pengguna tidak pasti sama ada teknologi itu berguna ataupun tidak untuk mereka. Kalau kita lihat dari segi penggunaan TikTok ataupun Snapchat, so mainly they are being used for entertainment. So sebab tu orang nak guna kan, sebab nak have fun, nak contohnya nak buat movie untuk orang lain kan. So we in Malaysia, I think we are ready to use this technology, and it's all around us. And I think a good technology should be something that is we as end users don't feel like it's hindering us from doing things. So it should be a natural progression. So oleh itu sebab kalau kita lihat orang yang guna Snapchat contohnya kan, so it has been something that we are using nowadays. So if you ask me whether or not we are ready, I think my answer for that question is yes, we are ready. But I think the only issue that we have, or not say issue, but challenges that we have is that we don't have enough augmented reality or virtual reality application out there, especially in terms of if you look at, say, education in games, we don't have much yet. So that's why perhaps the level of awareness when people are talking about this technology, mereka tak pasti. But I think we are ready because we are already using it. Maksudnya kita sebenarnya dah pun menggunakan perkara seperti yang diceritakan tadi, cumanya macam tak sedar benda tu dah digunakan. Betul ya? Betul Sasha. Ya, jadi sebenarnya bagi kepada penonton di luar sana, jika anda masih lagi tertanya-tanya apa itu VR, apa itu AR atau apa itu MR, baiklah saya akan cerita serba sedikit lagi. VR itu adalah merupakan virtual reality, iaitu 100% digital, manakala AR ni dia teknologi yang menggambarkan reality dan juga digital. Kalau virtual reality, alat peranti yang digunakan adalah di kepala dan juga di tangan, iaitu sebagai contohnya Oculus, PlayStation VR, dalam filem dan sebagainya. Manakala kalau untuk augmented reality ialah benda digital yang wujud di dalam dunia realiti kita seperti menggunakan handphone ataupun smartphone sahaja pun dah memadai sebenarnya untuk melihat visual di sekitar kita. Sebagai contohnya untuk gambaran AR ni adalah aplikasi seperti game Pokemon Go, Snapchat seperti yang dikatakan oleh Encik Agustus tadi, Instagram, TikTok, iaitu filter-filter yang ada terdapat di dalam tu yang membolehkan kita, contohnya macam filter seperti ada filter rambut ke sebagainya.
Dan juga selepas ini kita nak menanyakan soalan tentang apakah hala tuju penggunaan teknologi ini. Tapi jangan ke mana-mana, hanya di Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama saya dan juga Encik Agustus mengenai tajuk kita iaitu alam maya dan kita. Baiklah, apa yang kita nak tanyakan adalah apakah hala tuju penggunaan teknologi ni pada masa sekarang ni? Dan mungkinkah kita mempunyai sektor yang dihaskan untuk memperkenalkan ia kepada masyarakat? Okay. Thank you for the question, Sasha. Hala tuju, or the direction of the technology right now, for AR, VR, and MR. Of course, all this technology started off with manufacturing. Kan? So now, with the pandemic and with how these new norms are affecting us, I think there is a shift or focus kan untuk teknologi ini untuk dipergunakan dalam bidang contohnya pendidikan, pelancongan, tourism, dan also cara kita buat film or games. So film and animation and games. So teknologi ini, teknologi AR, VR dan MR boleh digunakan dalam bidang-bidang tersebut. Jadi idea, kita sekarang nak bercerita tentang idea untuk memperkenalkan kisah dongeng ataupun menukarkan ia kepada permainan alam maya. Sejauh manakah projek ni tersebut sekarang? Jadi apakah objektif utama dalam pelaksanaan? So di Swinburne University, kami sering menggunakan folklore lah dalam projek kami dan kami terapkan cerita itu di dalam final year project. So final year project di Swinburne kita menggunakan teknologi XR. So contohnya AR, VR dan MR tadi. Dan sekarang progresnya it's still ongoing. Setiap semester kita ada projek baru yang related to culture and heritage. So kalau nak bagi contoh, sebelum ini kita ada buat game related to rentap AR, and then kita buat game related to situasi orang di mana mereka melakukan ritual orang Melanau. So kita menggunakan teknologi ini basically untuk to push forward a different medium for end users to basically use to consume stories, to consume game and to experience all the stories. So traditionally kan kita ambil buku, kita buka buku kan, biasanya macam baca tu. kan. So our way to use this technology is to make it more interesting for people. So at Swinburne we use games, we use XR technologies to basically get these stories and make it into a product that people can experience in a different way. In a different way. Sangat menarik sebenarnya. Jadi pada masa kini masih lagi berjalan. Masih lagi berjalan. So plan kita kan. So I think sometime in end of 2020 next year. We are going to hold a conference, a Good Design Week conference. So during that event, we want to actually feature all the projects that we have done that relates to culture and heritage. Saya pun sebenarnya sangat setuju sebab mungkin ada yang dekat luar sana dia masih lagi tak tahu. Jadi ini adalah salah satu pelaksanaan yang sangat bagus. Jadi bagi langkah pelaksanaan. Sebelum sesuatu projek tu dijalankan ataupun dilancarkan, bagaimana proses pengumpulan data, pembinaan dan juga test run yang terlibat? Kerana saya percaya bahawa setiap apa yang dilakukan, apa yang diusahakan untuk menjayakannya mesti ada langkah-langkah yang diperlu. Betul tu Sasha. Sebelum kita start sesuatu projek, we have to define what's the objective kan. So sama ada projek ni kita nak buat untuk jadi game kan, nak buat jadi movie kan, nak buat jadi interactive story kan. So the objective is really important. So in Swinburne what we do is normally we will focus on games dulu. Sebab games is something that we think is highly interactive that can draw people to play it and to experience it.
So bila kita dah start with the objective, Mhm. and then we think about what are the stories that we want to include in this game. So the interesting thing about games is that you don't want to tell a story just like that. You want people to play the game, and then you want the story to unfold as you play. Mhm. Kalau tak, si suspend kan? Betul. So throughout the mechanic, or through the mechanic of the games basically, and then people can actually experience the entire XR storytelling. So lepas kita decide the objective, and then we think about what are the models, 3D models that we want to include in the game, kan? So this is when our students will work on various different software. Contohnya kita gunakan Unity. Mhm. So Unity is basically a game engine that we use Mhm. to create all these products. Then we push it to all these different technologies. Jadinya semua benda from scratch tu hampir semua terjadi lah. From scratch, yes, correct. Mhm. So normally kita spend about 12 weeks to build this. So that's why every semester kita ada produk baru yang kita boleh share dengan the general public. I think that's one way how we see we can play our role to give back to the community, to basically diversify how we tell stories to the audience. Jadi bagaimana pula dengan penerimaan untuk AR dan juga VR di Malaysia pada masa kini ataupun di Sarawak sendiri? Jadi apakah antara kebimbangan atau pandangan untuk masa hadapan? Okay, I think at the moment the number of AR and VR application that we have in Malaysia is not there yet. So it's still ongoing. Sebab tak banyak kan? Ya. So I think in the future we will see more of this coming to the market, and that more products will come to the market. We will see more games that will utilize AR, VR. So that's going to be in the future. So it's going to be in the areas of yang saya mentioned earlier on, dalam pendidikan, dalam pelancongan, Yeah. games, and also movies, right? And the concern that we have, I think right now, is the digital divide. So, sekarang kita kat bandar, yes, we have all this equipment kan. Ya. Tapi bila kita fikir orang kat luar bandar, right? So not all of them have this equal access to technology, to internet. So we just need to be mindful lah for this area. Jadi itu mungkin adalah antara salah satu cabarannya ya, Encik Agustus untuk melaksanakan AR dan VR. Mungkin ada cabaran yang lain juga untuk pelaksanaan ini. Okay, so I think another issue that now that you asked that, right, is the awareness about this technology. There are research out there that looks at the ethical consideration bila orang guna AR and VR. So contohnya sekarang bila kita nak buat 360 movies, right, untuk VR. So all we need is just a camera, a 360 camera, and then kita pegang tu je, right? And then it's going to record everything in our surrounding. So what's going to happen to behind the scenes? There is no more behind the scenes. You know, what's going to happen to someone who walk past by the camera and say, oh, I'm in a movie. You know, so those are the kind of, I think, issue yang kita perlu juga be mindful when it comes down to creating content in AR and also VR. Jadi boleh tak Encik Agustus kongsikan kepada kami apakah antara pesanan ataupun mungkin beberapa harapan sebagai penutup untuk segmen kita pada pagi ini? Thank you, Sasha. So personally, pada pendapat saya berharap lebih banyak aplikasi-aplikasi AR, VR dan MR yang dapat dibina oleh MIAK kita, orang Sarawak. Alright. So I think right now we have this pool of talent yang dah start mula AR and VR. Contohnya for AR, for example, kalau kita pergi Google Play ataupun App Store, kita boleh dengar sikit game called Ano, Journey Through Tattoos. It's created by our ex-student, our alumni kan. So it's an AR game, cerita tattoo pasal orang kayan. So penonton di rumah boleh download, lepas tu cuba tangga and experience the game in AR. Dan kalau VR, kita boleh dengar Kuching VR contohnya. So Kuching VR, it features Kuching City in VR. So that is also a product or basically a work that produced by our alumni dari Swinburne.
Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Encik Agustus, sangat padat dan juga bermanfaat apa yang kita dapat pada hari ini ya, berkenaan dengan AR, VR dan juga MR. Sekali lagi kami nak mengucapkan terima kasih kepada Encik Agustus Thank you, kerana Sasha. bersama dengan kami hari ini, dan juga secara keseluruhannya alam maya ini iaitu penggunaan teknologi seperti yang kita sentuh tadi, ia dapat menampung jurang dalam sistem penyampaian, tak kisahlah dari segi pendidikan ke, permainan video ke atau sebagainya. Yang pastinya ini dapat membantu kita bersama-sama dalam menuju revolusi industri 4.0, dan kita sebenarnya perlu berubah seiring dengan kemajuan teknologi ini. Dan oleh itu sampai di sini saja untuk segmen kita pada ini. Selepas ini anda jangan ke mana-mana kerana bersama dengan Fatah untuk tajuk yang seterusnya. Baiklah, terus kekal setia bersama kami hanya di Sejahtera Asia. Bertemu kembali dengan saya Fatah Bolhanuddin. Sebentar tadi anda pun telah bersama dengan Sasha dan Cik Agustus bercerita mengenai satu topik yang menarik, iaitu dunia alam maya. Apa yang saya cakap ni. Dan sekarang ni kita menceritakan topik yang sangat menarik. Cukup-cukup orang cakap ini adalah satu minat lelaki lah. Ataupun perempuan adalah segelintir wanita yang suka ni mentransformasikan minat Big Byte kepada kerjaya. Chopstick telah beroperasi selama 7 tahun dan baru mendaftar syarikat pada tahun 2021 tahun ini, dan bermula dari mengubah suai dan membaiki motosikal berkuasa rendah kepada motosikal berkuasa tinggi, dan kini menyediakan servis mengubah suai, menukar minyak hitam dan memasang badan motosikal. Topik ini, transformasikan minat Big Byte kepada kerjaya, adalah khusus untuk mengajar generasi muda mengembangkan minat dan bakat menjadi kerjaya. Jadi bersama saya untuk mengupas topik ini dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Encik Abdul Muhaimin bin Rizwan ataupun lebih dikenal sebagai Encik Amin. Encik Amin, ya, betul. Encik Amin, sihat? Sehat. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Okay, Tergugup-gugup saya. Baik, jika boleh dikongsikan Encik Amin, bagaimana kepada penontonlah pengalaman memulakan bisnes sendiri ni dalam industri Big Byte ini. Agak-agak berapa lama dah berkecimpung dalam industri ini? Okey, Assalamualaikum. Awal-awal dulu start 2011-12 sebelum SPM jadi mak rempit. Jadi jadi mak rempit. Okay, cerita betul jadi mak rempit. And then ada tengok grup kumpulan lah, Cafe Racer masa saya. Yang famous Cafe Racer. Cafe Racer 2013 and 12 lah saya kan. Lagi saya start minat tengok YouTube, belajar. Okey, duit tidak ada. So belajarlah apa yang dapat buat. And then habis SPM sambung belajar dekat Shah Alam. Tak habis. And then balik Kuching. Sambung di Politeknik Kuching Sarawak dalam kejuruteraan mekanikal. Okey, masa saya lah belajar macam ni, pakai mesin. Okey, saya lah belajar ambil job lah, motor kawan-kawan lah, Motor kawan-kawan dah dibedal tu. motor kawan-kawan. Okey, motor kawan, motor dimpun, motor adik. Motor adik ada juga. Lepasnya habis belajar, internship dekat Hornbill, ya, home internship. Habis internship masih part time, masa saya sebulan sebuah, 2 bulan sebuah. So habis saya Mula-mula lah. Dah start untuk okey, pergi lepas saya kerja dengan company, company orang. And then start 2019 berhenti kerja. And then start full time lah, bola custom. Dan sekarang ni dah ada company. Dah ada company. Ini sebenarnya orang cakap saya pasti pengalaman mengajar kita pelbagai pelbagai usaha ataupun pelbagai pelbagai
Apa? I pun dah tergugut-gugut. Pelbagai cabang yang kita nak ceburi tu. Minat itulah boleh mendatangkan pelbagai hasil bila kita ada usaha tu. Betul. Dan jadikan minat anda sebagai kerjaya. Bagaimana Encik Amin mengembangkan minat sampai menjadi kerjaya? Memang dah betul-betul jadi kerjaya sekarang ni. Macam mana Okey, mengembangkan? first sebab dekat Kuching, Kuching dah bisa jadi Kuching. Workshop yang menyediakan bidang tu lah, bidang custom and servicing tu belum ada. Okey. So ada yang workshop nya servis saja. Nya saya dah custom. Ada workshop custom aja, nya saya dah servicing. So dari saya kami yang mula combine lah service and custom. So orang pun senang lah nak datang macam ada dapat pola di saya. Saya pasti itu merupakan satu strategi yang sangat orang dah hebat. Itu di mana combine bagi package dekat customer buat custom. And then belajar lah dari YouTube, dari seorang semenanjung tanya macam ni servis tu, macam ni pola tu. Mesti belajar lah, belajar input lah. Dan seperti sedia maklum juga Encik Amin, motosikal kita ni ada beberapa jenis, bentuk ukuran dan standard kegunaan seperti sport bike, kita ada skuter, kita ada sport touring, supedan dan macam-macam lagi lah. Boleh Encik Amin terangkan berkaitan dengan ini? Macam mana golongan muda macam saya ni nak membeli motosikal, apa yang selalu dipilih? Yang kena dipilih, yang kena lah sikit dengan saya. Okey, susah lah soalan tu. Sebab depend dengan minat seseorang lah. Macam minat seseorang dengan siapanya lepak. Contohnya kawannya beli superbike. Nya kena racun superbike. Superbike tu macam MotoGP je lah, Honda, Yamaha yang 600,000 cc ke atas lah. Okey, ada macam big bike tu. Big bike mostly yang pattern macam Harley Davidson, yang orang semua tahu Harley Davidson lah, Yamaha, Honda. Ya, pattern big bike tu nya tayarnya besar, tangkinya besar, handle-nya tinggi, ya model big bike lah. Sport bike tu nya macam model bongkok sikit, tak kira racing lah. Skuter tu nya macam automatic, saya ada gear. Senang dibawa lah. Senang dibawa dalam badan lah, kecil lah. Okey. Macam kita pun rasa so kami tu apa yang sesuai? Skuter. Skuter rasanya ada yang baru dia tu pun Vespa automatic betul. Mengimbau kenangan-kenangan lama on dolok marik ke Vespa kini tu pun dah naik balik Vespa sebenarnya dekat Kuching tu rata-ratanya. Dan contohnya lah kalau kami nak jadi pekerja Encik Amin, makanya saya perlu ada kepakaran ataupun sijil lah kan dalam bidang ini. Ke Encik Amin ada membuat kelas ke? Seperti mana Encik Amin cakap tadi, ada tengok YouTube membuat custom kan? Macam mana sebenarnya tu? Okeynya first thing minat lah. Mesti ada minat, jadi pekerja pun si dapat. Betul. Disuruh potong besi, buka skru, tok nombor berapa, tok skru tok sah juga. Hanya mesti mau minat lah. Minat. And then mun belajar dari YouTube kah? Tidak digalakkan. Digalakkan. Tapi supervise oleh seseorang yang pandai lagi lah. Faham betul-betul lah. Ya itulah. Mostly yang temu pun bahagian wiring. Tengok YouTube pun halah, tengok YouTube. And then problem pasal. And then yalah. Okey, faham lah. Yang pertamanya tipsnya adalah yang pertama kena minat. Lepas tu kita kena sentiasa belajar lah. Tak kira lah dekat YouTube ke dengan orang. Tetapi kalau boleh kita digalakkan untuk lebih kepada ada mencari ataupun berpasangan dengan orang yang lebih berpengalaman dengan kita untuk menerusi minat kita itu menjadi sesebuah kerjaya kita. Dan bagaimana pula dengan penerimaan awal ahli keluarga terdekat apabila melihat Encik Amin banyak meluangkan masa dan duit untuk minat ini? Sebab ada setengah orang ni susah sikit nak menerima sesuatu seperti motosikal yang berkuasa tinggi ni. Sebab ialah kita tahu difikirkan mahal, membuang masa. Tapi sebenarnya membawa banyak faedah. Dan terbukti ini sekarang minat itu menjadi punca rezeki Encik Amin. Jadi bagaimana penerimaan awal ahli keluarga tu? Penerimaan awal family. Awal-awal dulu memang macam-macam lah. Rumah kotor satu hal, buang masa, buang duit.
si bekerja lah Mhm. saya, belajar lah, si Mhm. belajar. Lama since 2017 lah, masa saya ambil part time lah sebulan sebuah aja. Dari Mhm. situ lah dapat nangga lah, family pun nangga. Ada duit cakap, ada duit. Dari situ lah okey lah. Lama-lama lah dah adapt dengan situation tu, And orang then cakap. first sekolah dekat rumah, first ke rumah dekat Taman Surabaya. Mhm. And then family madah, sekolah di rumah sebuah lagi, rumah yang kosong. Mhm. Okey pindah saya. Start dari saya lah, customer pun banyak lah. So penuh lah si dapat. And then plan mau pindah kedai dah. Siapa sangka dari start dari berpunca dari rumah sampai sekarang ni dah ada kedai. Itulah rezeki yang orang cakap kita meng-createkan itu. Kita yang orang cakap apa? Dirikan sendiri rezeki itu. Jadi kita nak berhenti berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana. Banyak lagi persoalan yang menarik saya akan berkongsi dengan anda dan Cik Amin juga. Jadi jangan ke mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Selamat kembali bersama dengan saya Fatah Bolhanuddin dalam Sejahtera Asia. Transformasikan kerjaya minat big bike menjadi sebuah kerjaya. Adalah cameraman tu tengah ketawakan saya sekarang ni. Tapi tak apa. Jadi penonton dan Encik Amin, saya nak berkongsi sedikitlah cerita menarik di mana seseorang graduan wanita bidang kulinari tunjukkan minatnya terhadap menunggang superbike. Sekali ada pula yang katakan perkara itu kasar, Syahira banyak berkongsi video dia bersama motosikalnya menerusi aplikasi TikTok sejak Mei lalu. Siapa kata kaum hawa tak sesuai mempunyai hobi pemotoran ni? Lihat saja gadis berusia 22 tahun ini yang tenang meluncur di jalan raya sambil mengemudi superbike Yamaha MT-07 miliknya. Menurut Nur Syahira, Muhammad Faizal minatnya terhadap hobi lasak itu bermula sejak beberapa tahun lalu. Dan ramai cakap motor ni sebenarnya untuk lelaki saja. Tapi mindset itu sebenarnya salah. Dalam sokongan yang diterima, Syahira berkata, dia juga tak terlepas menerima komen yang merendah-rendahkan kaum hawa ni. Ramai cakap motor ni untuk lelaki sajalah. Tapi mindset itu, sekali lagi dia menegaskan salah. Sesiapa pun boleh membawa motor superbike ini. Saya pun boleh sebenarnya. Tapi saya ni malas. Saya ada kereta. Tak nak kena hujan. Tak adalah, gurau saja. Jadi, ada juga pandangan yang kata perempuan ni minat motor ni seorang yang kasar, seorang yang boyish. Dalam bahasa orang putihnya. Ada juga yang persoalkan, kenapa perempuan nak sibuk-sibuk benda lelaki minat? Seperti motor tu. Tapi bagi Syahira, abaikan saja komen negatif itu. Itu kata Syahira. Apa kata pula kata Encik Amin? Jadi berbalik kepada Encik Amin. Bagaimanakah Encik Amin menangkis tomahan ataupun kritikan negatif demi menjadi seorang usahawan yang berjaya? Macam mana tu? Macam ni nak soalan dia macam mana dek? Berbalik kepada Encik Amin. Macam mana Encik Amin, Madah, lama Sarawak Madah, macam ni kita naiknya menangkis kritikan negatif tu daripada demi untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Okey. Macam ni elak vibe negatif. Vibe negatif kah? Mhm. Go ahead je lah. Go ahead aja. Go ahead aja. Jangan dengar kata orang lah. Sebab dah macam-macam je dengar. Tapi saya go ahead aja lah. Masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri lah tu. Betul. Okey, faham. Itulah sebenarnya. Saya setuju dengan apa yang Cik Amin cakap tu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri tu memang satu konsep yang sangat orang cakap relevan sampai sekarang ni. Dan jika anda nak berjaya ataupun nak berusaha nak naik Gunung Everest sekalipun, kena ingat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sentiasa positif. Bila positif itu memasuki diri anda, insya-Allah akan berjaya pada satu hari nanti. Dan banyak sangat sekarang ni usahawan-usahawan yang berjaya. Tak kisah pun ada banyak negativiti tu, tapi bila tu ada positivity, kita insya-Allah selamat. Jadi soalan seterusnya, cabaran itu pasti datang dan tanpa diduga, dan atau kita menduganya. Jadi apakah cabaran semasa
kerjaya ini, boleh Encik Amin terangkan bagaimana Encik Amin selesaikan masalah tersebut? Apa cabaran tu? Cabaran utama. Cabaran utama ialah nak decide design yang customer mau. Kadang customer tu nya mau yang design macam tu. Tapi baiknya si cun dengan desainnya. Okey. So kita terpaksa bonding lah kakak dengan customer. Macam ni yang mau, and then kita terpaksa lukis lah. Kadang-kadang dah lukis lah. Lukis. Kita arkitek, kita engineer, kita juga kuli. 3 in 1. 3 in 1 lah. So masa tu kami belum dapat kerja lah dari saya. Okey. So yalah cabaran dah. Nak design. Okey, design dah ada. Nak polahnya. Okey. Macam ni nak start kita nak polahnya. Okey, bila dah polah, cun ke si cun. Betul. Yalah cabarannya. Jadi agak-agak berapa lama untuk menyiapkan sesebuah motosikal yang berkuasa rendah ni kepada berkuasa tingginya? Mengambil masa berapa lama? Depend lah. Kalau ekstrim pun design, maybe dalam 3 months. Oh, 3 months. 2 months. If partsnya semua ada, sebulan boleh siap lah. Paksa order part. Mostly ada yang baiknya paksa order pakai eBay dari USA. So macam Harley Davidson pasal lah order. So yang makan masa lah. Makan masa dalam 2 bulan, 3 bulan. Macam ni. Masa pandemik ni, macam mana perniagaan Encik Amin? Adakah okey ataupun so-so ataupun dah nak terbaring dah sekarang ni? Macam mana? Boleh kongsikan kepada penonton? Perniagaan masa pandemik. Alhamdulillah sebab customer tidak dapat ride. Nya plan nak pola motor, so nya hantar motor. Okey. So nya si dapat ride. Dari sialah income datang lah. Betul-betul. Sekarang lagi-lagi sekarang ni semua work from home, semua nak jadi kreatif, semua nak custom made. Jadi so nya akan contact Min, ambil motor Min, pola motor Min. Itu kunci rezeki yang tak orang cakap tanpa diduga sebenarnya. Jadi mungkin penonton-penonton juga tertanya-tanya, macam mana nak dapatkan servis Encik Amin? Mungkin boleh kongsikan kepada penonton, wawarkan kepada mereka. Okey, kami orang ada Facebook Chopsick, CHOPPSICKED, dengan Instagram sama juga Chopsick. And then if ada yang perlu servis towing, bike towing, servis, tukar parts, and then custom, boleh kontak lah. Harga depend. Harga boleh dirondeng kata orang Sarawak. Harga depend dengan parts, dengan kesusahan, kesenangan sesuatu benda ya lah. Jadi apa okey, untuk selalunya apa part yang paling custom made yang selalu orang polah dengan kita? Body frame, chassis lah. Chassis motosikal lah. Yang selalu orang polah lah. Sama tu. Jadi price range-nya okey. Macam mana? Chassis ya, basic chassis lah. Dia depend cc. If 300 ke bawah pun engine lah. Chassis kami charge dalam mau pada kah? $10. Price range saja. Price range lah. Mau nak custom lah. Paling mahal ni pernah mula custom hampir 10,000 lah. Tepuk dada tanya saya guys. Ada duit boleh buat. Tapi perah otak lah. Betul. Perah otak. Sebab custom made kan. Memerlukan masa. Okey, berbalik kepada custom made ni. Selalunya kalau nak buat design tu berapa lama Encik Amin membuat design tu? Untuk dia sebelum kita membuatkan dia beberapa bulan tu. 3-4 hari lah. 3-4 hari. Sebab pakai kotak, potong, gam. Sebab dia maksud dia macam model lah. Macam model lah. Okey. Okey. Jadi ni mungkin penutup lah. Apakah motivasi yang perlu diterapkan oleh golongan usahawan macam Encik Amin sendiri yang kukuh dalam bidang yang diceburi? Apa? Bagi motivasi kepada anak-anak muda. Motivasi. Pesanan-pesanan lah. Pesanan-pesanan manja. If minat sesuatu kerja ya go ahead lah. Even ada degree ke master ke musik minat pun si dapat juga. Betul. Macam kami pun si minat di polas before tu minat yalah bab macam motosikal lo. Minat go ahead aja lah. Minat go ahead aja kata orang Sarawak. Kata Encik Amin minat go ahead aja. Saya pun sama juga minat go ahead aja. Tapi anything yang perlu kalau minat tapi tak ada usaha dia tak akan membuahkan hasil. Jadi dua-dua kena seiring sebenarnya. Minat menjadi sebuah kerja itu kita memerlukan ada satu perantaraan iaitu usaha. Kalau tak ada usaha
maka tak jadilah hasilnya. Betul. Berangan-angan je lah kata orang. Jadi terima kasih lagi sekali terima kasih, kepada Syata. Encik Amin kerana sudi berkongsi pengalaman. Orang kata dari bawah sampai naik ke atas sikit tu. dari susah. Alhamdulillah dari susah pergi ke senang. Tak Yes. semua orang boleh buat benda macam tu. Jadi setakat ini saja perkongsian kami di Sejahtera Asia. Semoga bermanfaat untuk anda dan semoga menjadi inspirasi kepada semua. Dan jika ada sebarang cadangan atau topik-topik yang menarik serta relevan, serta panas ke, vast ke, popular ke, boleh saja kontak kita orang. Direct message di laman sosial Sejahtera Asia ataupun TVS. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Fatah Bolhanuddin daripada Inspirasi. Kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum.